warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Azrin Hafni binti Ahmad Helmi, lebih dikenali sebagai Hafni. Nama saya Nur Syafiqah Umairah binti Muhammad Nasri, lebih dikenali sebagai Umairah. Nama saya Nur Afrika binti Amin, lebih dikenali sebagai Afrika. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini dengan keberkatan dan kelebihan yang Allah beri, dapat kami bersama-sama melaksanakan tugasan forum yang bertemakan Rasul disanjungi, sunnah diteladani dan implikasinya terhadap pembentukan Muslim yang sejati dengan merangkumi aspek-aspek seperti di bawah, iaitu latar belakang dan kepribadian Rasulullah SAW. Selain itu, dari aspek akhlak Rasul dan sunnah baginda sebagai qudwah hasanah dalam aspek akidah, fiqh solat dan sirah. Seterusnya, contoh-contoh kisah akhlak Rasulullah SAW sebagai pengajaran dalam aspek akidah, fiqh solat dan sirah. Di samping itu, usaha dan cabaran Rasulullah dalam dakwah dalam aspek akidah, fiqh solat dan sirah, serta kesediaan umat Islam dalam menempuhi cabaran dan isu akhlak semasa dalam aspek akidah, fiqh solat dan sirah. Moga forum yang dijalankan dapat memberi ilmu kepada setiap pendengar. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madani, salam ukhuwah, Salam kasih sayang kepada hadirin dan hadirat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati barisan hakim yang pastinya menjadi peneraju kebenaran, ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan hadiah, sidang hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum satu Malaysia, ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi. Dengan limpah kurnia dan izinnya, dapat kita bersama-sama bersua dalam forum pada malam nirmala yang bening lagi ceria. Saya, Nur Syafiqah Umairah binti Muhammad Nasri, akan bersama-sama warga dewan sekalian untuk mempengerusikan forum remaja kita pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu maudhu untuk bual bicara forum kita pada hari ini. Maudhu forum kita berkisar tema Rasul disanjung, sunnah diteladani dan implikasinya kepada pembentukan Muslim sejati. Namun, baiklah kita mengenali dahulu siapa kekasih Allah ini. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah, iaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah Habasyah ingin merobohkan Kaabah yang terjadi pada 12 Rabiul Awal. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabak penyakit. Kisah Nabi Muhammad ini terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Fil yang artinya pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim, kerana Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya Aminah, Nabi Muhammad SAW kemudian dibesarkan oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Pada saat Rasul ini mendapatkan wahyu pertamanya, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi. Malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahawa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi.
pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Harithah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Talib dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hijrah ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Kepribadian Rasulullah boleh diteladani dan ia merangkumi semua aspek, iaitu kepimpinan, menjadi suami yang baik, menghormati setiap manusia tanpa mengira agama dan bangsa, sentiasa mencurahkan kasih sayang sesama manusia, dan sikap mahmudah yang lain. Dapat kita simpulkan bahawa hebatnya baginda Rasulullah SAW. Contohilah Rasul kita, istiqomahlah dalam beramal, meski ianya hanya amalan yang kecil dan mudah, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai objektif pertama kita pada hari ini, marilah kita berkenalan dengan panel kita. Di sebelah kanan saya yang tersenyum manis, Saudari Nur Afiqah binti Amin. Apa khabar saudari? Baiklah, terima kasih saudari penerusi, saudari Umairah. Alhamdulillah, khabar baik. Saudari bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk berbicara tentang Rasulullah SAW. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel yang kedua, nampak yakin dan tenang berada di sebelah kiri saya, iaitu saudari Nur Azrin Hafni bin Ahmad Helmi. Selamat datang, apa khabar saudari? Alhamdulillah, terima kasih pada hari ini. Semoga perjalanan forum kita pada hari ini akan diberkati oleh Allah SWT. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu Rasul disanjung, sunnah diteladani dan implikasinya kepada pembentukan Muslim sejati. Sidang hadirin yang dihormati, ahli panel yang dihormati, izinkan saya membuka tirai diskusi forum remaja kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada panel ahli kita yang pertama, Saudari Afiqah. Mohon saudari memberikan penjelasan tentang akhlak Rasul dan sunnah baginda sebagai qudwah hasanah dalam aspek akidah, fiqh solat dan sirah. Terima kasih saudari penerusi majlis, saudari Umairah. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudari pengerusi tentang akhlak Rasulullah dan sunnah baginda sebagai qudwah hasanah dalam aspek akidah, fiqh solat dan sirah. Baiklah, qudwah hasanah bermaksud contoh teladan yang baik. Rasulullah dikaitkan dengan qudwah hasanah kerana Rasulullah SAW merupakan contoh yang terbaik bagi sekalian umat manusia. Ianya dilihat dari segi sifat, sikap, fikiran dan tindakan, kehidupan baginda, semangat dan perjuangan baginda serta kepimpinan baginda. Dalam konteks ibadah, Rasulullah sangat menyukai pengabdian dan ibadah serta senang dalam melakukannya. Baginda juga turut berpuasa selang sehari dan zikir sentiasa membasahi lidahnya di waktu dia berjaga maupun di waktu dirinya tidur. Bukan itu saja, baginda turut digelar sebagai Al-Quran bergerak oleh para sahabat kerana Al-Quran bukan sahaja dibaca dan dihafal oleh baginda, namun juga diamalkan dan dijadikan panduan dalam kehidupannya. Selain itu, baginda Rasulullah juga seorang yang pemurah dan suka menderma. Pada setiap hari, Rasulullah akan memastikan setiap dirham yang dimilikinya akan didermakan kepada mana-mana fakir miskin. Baginda juga mempunyai sikap yang bersederhana dan tidak bermewah-mewahan dalam kehidupan. Sebaliknya, rezeki lebih yang diperolehi baginda diberikan kepada orang-orang yang berjuang di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, baginda Rasulullah juga merupakan seorang yang sangat beradab ketika makan. Contohnya, ialah baginda akan memilih lauk yang terdekat dengannya terlebih dahulu serta menggunakan tangan kanan untuk menyuap makanan. Tambahan lagi, baginda juga tidak pernah menunjukkan rasa jijik ataupun geli terhadap sesuatu makanan itu walaupun baginda tidak menyukainya. Sidang hadirin, terima kasih
saudari ahli panel pertama kita, saudari Afika. Sungguh terkesan di hati saya apabila mendengar butir bicara tentang akhlak yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW, kekasih Allah sebentar tadi. Seterusnya, saya mohon ahli panel kedua kita, saudari Hafni, untuk memberi contoh-contoh kisah akhlak Rasulullah SAW sebagai pengajaran dari segi aspek akidah, fiqh solat serta sirah. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengucapkan kepada saudari pengurus majlis kita, Umairah, kerana yakin dalam melontarkan soalan kepada saya. Alhamdulillah, antara contoh-contoh kisah dan cabar akhlak Rasulullah SAW sebagai pengajaran dalam aspek akidah, fiqh solat dan sirah. Jadi, pada suatu hari, 3 orang sahabat Nabi menemui isteri-isteri Nabi dengan niat untuk menanyakan ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Mereka ni beranggapan bahawa Nabi sering dalam keasyikan ibadah dari pagi sehingga malam. Apabila mereka mengetahui hakikat sebenar cara Nabi mengamalkan ibadah mereka, mereka terkejut kerana mereka berkata, di mana kedudukan kami di samping Nabi? Baginda telah diampunkan dosa sebelum ini dan sesudahnya. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa mereka beribadat lebih hebat dan tercapai dalam kedudukan sebagaimana baginda dapat. Mereka mengamalkan puasa sepanjang tahun dan langsung tidak berbuka. Tambahan, mereka juga bangun malam setiap hari buat selama-lamanya. Dan mereka juga menjauhkan diri daripada para wanita dan tidak akan kahwin selama-lamanya. Mendengar perbuatan-perbuatan mereka ni, kita beranggapan mereka sangat memuliakan ibadah. Namun, begitu Rasulullah pun bertemu dengan mereka lantas bertanya, adakah kalian melakukan ibadah-ibadah yang dinyatakan tadi? Mereka pun mengiyakan. Lantas Rasulullah SAW menutup dengan nasihat yang tegas. Demi Allah, aku ialah orang yang paling takutkannya berbanding kalian semua dan aku jugalah orang yang paling bertakwa. Kata-kata ini bukan bermaksud baginda bongkak, tetapi baginda ingin memberitahu bahawa baginda merupakan seorang Nabi yang kita umum mengetahui Nabi adalah sebaik-baik manusia. Oleh sebab itu, baginda SAW yang seharusnya menjadi pengajaran buat setiap umat. Baginda terus berkata, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku solat dan aku juga berehat. Aku juga mengawini para wanita, iaitu isteri Nabi sendiri. Hadis ini menunjukkan akhlak Rasul yang tidak terlalu ekstrim dalam amal ibadah. Ramai yang menambah amalan sunat tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi. Jadi, kita perlu menggunakan dua perkara yang berbeza ini dalam skop yang tepat. Oleh itu, kita perlu mengikuti cara Nabi SAW yang mempunyai kemanusiaan dalam amal ibadah. Sebelum saya menghabiskan penceritaan saya ingin menambah lagi satu penceritaan, iaitu di mana satu hari musyrikin Quraisy ingin bertanyakan soalan. Namun soalan yang diberi adalah rumit dan hanya baginda yang boleh jawabnya. Sebenarnya mereka bukannya ingin mengesahkan kebenaran baginda sebagai seorang nabi. Mereka bertanyakan 3 soalan, iaitu tentang kisah seorang pemuda, tentang kisah seorang tokoh yang hebat yang berkuasa di timur dan juga di barat, dan yang ketiga ialah tentang roh. Baginda SAW dengan yakin menjawab dan membalas persoalan mereka dengan, aku akan menjawab soalan yang kalian ajukan ini esok. Perlu diingatkan bahawa baginda SAW mengucapkannya bukan kerana sombong mahupun bongkak, tetapi baginda yakin akan pembelaan Allah SWT pada dirinya sendiri. Baginda yang merupakan seorang Nabi semestinya berhubung dengan Allah SWT kerana Allah SWT sangat membela Nabi dalam banyak peristiwa. Dan hari esok telah pun tiba, namun Jibril AS tidak datang membawa jawapan seperti biasa. Hari berganti hari dan minggu berganti minggu sehingga 2 minggu wahyu tidak turun. Musyrikin Quraisy pun meraihkan kemenangan mereka apabila sudah lama baginda tidak mahu memberi jawapan yang mereka mahukan. Mereka berkata, Muhammad berjanji kepada kita bahawa esok diberikan jawapan. Hari ini hari sudah ke-15 tapi masih belum diberikan sebarang keputusan. Mereka juga turut menyatakan bahawa Muhammad bin Abdullah ini
seorang Nabi kerana mereka berpendapat bahawa hanya Nabi yang mampu menjawab soalan tersebut. Maka Allah pun tegur bahawa Nabi perlu mengucapkan perkataan insya-Allah dan kita sebagai Muslim sendiri tidak patut berjanji dan hanya mengharapkan segala yang berlaku adalah atas kehendak Allah sendiri. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari ahli panel kedua, saudari Hafni berhubung sirah Rasulullah. Oleh itu, dengan rendah diri ingin saya ulas juga mengenai usaha dan cabaran Rasulullah dalam dakwah. Para ulama mengatakan selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, baginda banyak memfokuskan pembentukan akidah dalam diri para sahabat. Misi dakwah bermula setelah Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah melalui surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Maka pada peringkat pertama Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara sulit yang disampaikan kepada ahli keluarga terdekat dan sahabat-sahabat yang terdekat seperti Abu Bakar As-Siddiq. Pada hayat baginda, Rasulullah banyak menumpukan berkaitan isu tauhid kerana perjuangan utama ketika itu ialah mentauhidkan Allah daripada segala berhala. Hal ini menunjukkan hasil ketika peristiwa pembukaan kota Mekah. 360 berhala yang berada di sekitar Kaabah diturunkan yang melambangkan perjuangan tauhid Rasulullah di Makkah berjaya. Zaman hayat Rasulullah dikenali sebagai zaman penurunan wahyu. Oleh itu, apa-apa isu akidah akan disoal terus kepada Rasulullah. Maka baginda akan menjawab melalui wahyu sama ada daripada Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, beberapa orang musyrik meminta Rasulullah menjelaskan berkaitan Allah. Setelah itu, turun wahyu kepada Rasulullah dan baginda memberikan jawapan kepada mereka dengan membaca surah Al-Ikhlas dari awal hingga akhir. Selain itu, pernah berlaku pada zaman Nabi, orang kafir mempersendakan orang Islam dengan mengajak orang Islam murtad dan berjanji akan menanggung dosa orang murtad itu. Lalu dijawab oleh Rasulullah melalui Al-Quran bahawa seseorang itu tidak menanggung dosa seseorang yang lain. Maafkan saya saudari pengerusi, saya ingin menambah sedikit apa yang dikatakan oleh saudari pengerusi. Silakan saudari. Baik. Terima kasih. Kita sedia maklum bahawa terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah. Ingin saya kupaskan lagi usaha yang telah Rasulullah lakukan untuk berdakwah. Apabila kita merenung kembali kehidupan baginda sejak baginda lahir sehingga wafat, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Rasulullah SAW sebagai seorang lelaki yang sentiasa dipelihara iman dan akhlaknya. Dalam masa yang sama, keluarga kecil baginda di kota Mekah turut dikelilingi individu yang jahat, kufur dan penyembah berhala yang sentiasa mencari jalan untuk menghancurkan usaha dakwah baginda apabila baginda dilantik menjadi seorang rasul. Seperti yang saudara Umairah telah kupaskan mengenai perjuangan dakwah Rasulullah secara sirriah iaitu tertutup, saya pula akan mengupaskan mengenai perjuangan dakwah Rasulullah secara terbuka. Penerangan dakwah secara terbuka ini dimulakan baginda Rasulullah setelah turunnya arahan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijrah ayat 94 hingga 95 yang membawa maksud, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Perjuangan dakwah ini dimulakan dengan cara Nabi Muhammad Rasulullah mengumpul dan menjemput para sahabat baginda yang berbangsa Quraisy menghadiri jamuan, dan pada ketika itu Rasulullah menyampaikan ajarannya. Namun hasilnya ketika itu hanya sedikit sahaja yang menerima ajaran tersebut, manakala sebahagian lagi menolak secara baik, manakala sebahagian lagi menolak secara kasar, iaitu Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil. Apabila Rasulullah mendapat tentangan dari pembesar Quraisy pada ketika itu, baginda tidak mengalah
Sebaliknya, lebih berusaha dalam meneruskan usaha dakwah tersebut. Ketika menghadapi rintangan sebegitu, Nabi Muhammad yakin bahawa perjumpaan perlu diadakan bagi para pemeluk Islam untuk berkumpul bersama-sama. Di dalam perjumpaan tersebut, Rasulullah menjelaskan kepada pengikutnya tentang prinsip Islam, bacaan ayat Quran serta kandungannya, serta menjelaskan hukum dan cara mempraktikannya. Perjumpaan tersebut diadakan di rumah Abu Abdillah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang kemudiannya digelar sebagai madrasah pertama sepanjang sejarah Islam. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya, saudari. Terima kasih kepada ahli panel pertama, Saudari Afika, yang telah mengupas tentang usaha dan cabaran Rasulullah dalam dakwah. Sedih apabila memikirkan tentang pengorbanan Rasulullah demi menyebarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Maka, selain membicarakan cabaran, saya juga ingin meninjau lebih lanjut pandangan ahli panel kita tentang kesediaan umat Islam dalam menempuhi cabaran dan isu akhlak semasa. Gembira rasanya hati ini jika ahli panel kedua, iaitu Saudari Hafni, dapat mengupas sedikit sebanyak mengenai isu ini. Terima kasih kerana mengajukan soalan kepada diri saya, Saudari Umairah. Seperti yang kita tahu, ramai yang datang forum pada hari ini mungkin ingin mengetahui kesediaan umat Islam dalam menempuhi cabaran dalam isu akhlak semasa dalam aspek akidah, fiqh solat dan sirah. Pada masa kini, semestinya kita dibanjiri dengan pelbagai teknologi yang jika tidak digunakan dengan baik, ianya akan melalaikan diri seseorang. Penggunaan multimedia yang kian membarah terhadap remaja khususnya dan kanak-kanak mampu meruntuhkan akhlak. Kita melihat akhir-akhir ini semakin banyak kes-kes jenayah akibat kesan buruk dari dadah, perzinaan, seks bebas dan lahirnya anak-anak yang tidak sah taraf dalam kalangan remaja di Malaysia, dan juga budaya lesbian, gay, biseksual dan transgender atau lebih disenangi dengan LGBT yang kian membarah walaupun dalam kalangan umat Islam sendiri. Sedih melihat penjara-penjara dipenuhi oleh penjenayah yang semakin banyak dalam kes penipuan, kecurian, penculikan, kes bunuh, kes ragut, kes pecah amanah, kes rasuah, penyalahgunaan kuasa dan macam-macam lagi. Manusia, khususnya umat Islam, semakin tidak jelas hendak ke mana dibawa kehidupan ini. Jadi, setiap golongan umat Islam harus sentiasa bersedia agar tidak tenggelam hanyut di bawah arus kemodenan. Sebagai contoh, semua umat Islam khususnya ibu bapa boleh memantau anak-anak dalam penggunaan media sosial. Pelbagai maklumat dan laman web yang mampu merosakkan akidah anak-anak jika tidak menggunakannya dengan baik. Akidah ini perlu dikukuhkan sejak dari bangku sekolah maupun sejak dari lahir supaya ibadah yang dilakukan moga diterima oleh Allah SWT, insya-Allah. Dari sudut ibadah solat pula, teruskanlah istiqamah sebagai umat Islam melakukan solat 5 waktu sekali sehari. Jika mampu melakukan secara berjemaah, lakukannya kerana kita mampu mengimarahkan masjid. Selain itu, perbuatan ke masjid ini juga mampu menyedarkan kita kehidupan bersama umat Islam yang lain, menjadi makmum, dapat menghormati imam dan juga mengenali sesama sendiri. Saling ingat mengingati dan hormat menghormati sesama umat Islam dapat membantu kita dalam pembinaan akidah yang baik. Tambahan, saya yakin apabila kita menghadiri diri ke masjid, pelbagai aktiviti yang dilakukan di masjid seperti ceramah dan bacaan hadis mampu melengkapkan kesediaan kita dalam akhlak yang kukuh supaya sentiasa dijaga di sisi Allah SWT. Moga dengan kesediaan umat Islam ini, semua umat Islam mampu menjaga diri dalam menempuhi cabaran dalam isu akhlak. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih, Saudari Umairah. Terima kasih panel 2 di atas keterujaan dalam mengupas isu yang diberikan sebentar tadi. Lantaran keterbatasan waktu, baiklah kita mendengar ulasan keseluruhan setiap ahli panel mengenai tajuk forum ini.
Baiklah, terima kasih saudari penerusi majlis. Bagi pendapat saya, forum yang berlangsung pada hari ini sangat bermanfaat untuk generasi-generasi muda agar dapat lebih mengenali Rasulullah sebagai contoh tauladan yang terbaik buat umat Islam. Dengan mengenali dan memahami mengenai biodata Rasulullah serta perjuangan dakwahnya akan mendorong kita semua untuk lebih mencintai Rasulullah serta mengamalkan ajarannya dengan istiqamah dan khusyuk. Pada saya pula, seruan Nabi Muhammad SAW supaya kita istiqamah meneruskan seruan Islam dengan bijak menunjukkan pelbagai strategi yang menarik. Jadi, usaha baginda ini membuahkan hasil apabila umat Islam perlu tidak lagi merasa takut untuk melaksanakan solat. Jadi, umat Islam perlu sentiasa ingat memihati sesama sendiri agar akidah Islam ini sentiasa dijaga. Itu saja dari saya. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi rumusan bual bicara daripada semua ahli panel kita berkaitan tajuk Rasul disanjung, sunnah diteladani dan implikasinya kepada pembentukan Muslim sejati. Sebelum menutup tirai diskusi kita pada hari ini, saya ingin memberi ruang untuk sesi soal jawab antara penonton dan para panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah, pelajar tahun pertama dari IPG Kampus Pramuka Melayu. Izinkan saya bertanya soalan kepada panel-panel sekalian. Okey, jadi soalan saya, apakah tugas kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meneruskan usaha dakwah dan perjuangan baginda? Okey, saya ingin mencuba soalan yang diajukan oleh saudari Sarah. Okey, lelah berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di Warung Siti. Terima kasih saya ucapkan atas segala soalan Sarah yang diberi. Sewajarnya, sebagai hamba Allah yang bersyukur di atas muka bumi, kita harus meneruskan dakwah dan perjuangan baginda, menyebarkan mesej Islam ke setiap penjuru alam. Umum kita tahu Malaysia masih dapat melaksanakan usaha dakwah secara aman dan terbuka. Penentangan terhadap usaha dakwah kita pun tidaklah sehebat mana sebagai mana baginda pada ketika dahulu, di mana ditentang hebat oleh kaum Quraisy. Malah kita mempunyai pelbagai bentuk sokongan dan kemudahan untuk melaksanakan dakwah. Tidak seperti beberapa negara yang lain yang saya dengar di media sosial yang bukan sahaja serba-serbi kekurangan dalam pelbagai aspek dakwah, terutamanya di negara yang majoritinya muslimin, malah ada negara yang tidak membenarkan langsung aktiviti penyebaran agama. Dengan kemudahan dan manfaat yang kita ada ni, marilah kita sebagai umat Islam melakukan tugas kita dengan kelebihan yang kita ada di Malaysia dengan menggerakkan usaha dakwah yang lebih giat dan berhikmah serta mempunyai perancangan yang berkesan. InsyaAllah, moga persoalan saudari Sarah dijawab dengan baik oleh saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum kepada moderator dan ahli panel sekalian. Saya Alia, pelajar tahun kedua IPG Kampus Perempuan Melayu. Berdasarkan kisah yang disampaikan oleh para panel sekalian, terdapat tentangan terhadap Rasulullah. Bolehkah ceritakan tentang satu kisah tentangan kaum Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baiklah, berdasarkan soalan yang saudara Alia berikan, terdapat sedikit perkongsian yang saya ingin ceritakan. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW telah menjalankan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi secara terang-terangan mendapat tentangan daripada kaum Quraisy. Kaum Quraisy merupakan kaum yang menentang hebat dengan memujuk Abu Talib mempengaruhi Nabi Muhammad untuk berhenti berdakwah. Kaum Quraisy turut menggunakan pelbagai tentangan dengan memfitnah Nabi Muhammad. Mereka menuduh Nabi dengan mengatakan Nabi adalah orang yang gila dan ahli sihir kerana ajaran Islam telah mengubah adat dan amalan tradisi mereka. Kisah ini terjadi ketika kaum Quraisy meminta
Rasulullah SAW menunjukkan satu kehebatan yang membuktikan kenabian dan kerasulannya dengan nada yang mengejek. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Cuba belah bulan." Maka Rasulullah SAW pun berdiri lalu berdoa kepada Allah agar menolongnya. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mendapat perintah darinya agar mengarahkan telunjuknya ke bulan. Rasulullah SAW mengarahkan telunjuknya ke bulan. Hasilnya terbelahlah bulan. Menyaksikan itu dengan mata kepala mereka sendiri, orang-orang musyrik itu seketika tergamam. "Muhammad, kamu benar-benar telah menyihir kami." Di sini kita dapat lihat walaupun Rasulullah SAW telah menunjukkan sesuatu yang sangat hebat dan dahsyat, tetapi mereka tidak menerima mukjizat yang jelas lagi nyata di depan mereka. Sekian sahaja perkongsian saya. Harap ia dapat menjawab persoalan saudari Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada moderator dan ahli-ahli panel sekalian. Saya Fadnin, pelajar tahun kedua di Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu. Saya ingin bertanyakan soalan. Mengapa umat Islam pada masa kini memerlukan akidah yang kukuh? Baiklah saudari Fadni. Izinkan saya menyambut persoalan yang dilontarkan oleh saudari Fadni. Baiklah. Seandainya akidah kita kukuh dan kuat, hidup kita akan penuh dengan keamanan serta kebahagiaan. Ketika musibah dan kesusahan menimpa, mereka sentiasa merasa hidup bersama Allah SWT. Dalam surah Al-Fatir ayat 3, "Wahai umat manusia, kenakanlah nikmat Allah yang telah dikurniakannya kepada kamu. Tidak ada sama sekali yang menciptakan sesuatu selain daripada Allah. Dia memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan juga bumi. Tiada Tuhan melainkan Dia. Maka, mengapa kamu rela dipalingkan dari menyembah?" Fahamilah makna ayat ini. Di saat seseorang memiliki akidah yang kuat, dia akan benar-benar yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan memikirkan untuk memohon sesuatu kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengukuhan akidah ini mampu membuatkan kita yang ragu-ragu dalam kehidupan untuk terus yakin dan meletakkan kepercayaan kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang seterusnya, Assalamualaikum moderator dan ahli panel sekalian. Saya Batrisha, pelajar tahun akhir IPG Kampus Perempuan Melayu. Saya ingin mengajukan persoalan yang menjadi tanda tanya kepada saya. Bagaimanakah sebagai seorang pelajar kami turut mampu memantapkan akidah kami? Itu sahaja, terima kasih. Terima kasih Batrisha atas soalan. Saya yakin Batrisha menanyakan soalan ini kerana Batrisha juga merupakan salah seorang pelajar. Saudari Batrisha, sebagai seorang pelajar, saya yakin kita sering sibuk dengan pelbagai aktiviti akademik yang lain. Sebagai contoh, ada program di sekolah, tugasan-tugasan yang perlu disiapkan, dan juga pelbagai aktiviti yang memenatkanlah kepada seorang pelajar. Jadi, saya nasihatkan diri saya sendiri juga dan rakan-rakan pelajar yang lain menggunakan masa solat sebaiknya dengan khusyuk menghadap Allah SWT. Solat yang didirikan boleh dilakukan dengan sempurna jika kita berdoa kepada Allah untuk mengukuhkan akidah kita supaya sentiasa dijaga oleh Allah dan mendapat keberkatan olehnya dalam kehidupan. Batrisha juga kena tahu bahawa akidah dalam Al-Quran adalah keimanan kepada Allah SWT, yakni mengakui kewujudannya. Dengan solat, kita mampu mengukuhkan akidah kita. Tambahan, marilah bersama-sama hadirkan diri ke pelbagai aktiviti kerohanian yang mampu menaikkan semangat cinta kita terhadap Rasulullah SAW dan menambah pengetahuan tentang ajaran agama Islam yang betul. Ambil peluang menghadirkan diri ke ceramah yang dianjurkan agar input yang disampaikan boleh diambil sebagai ilmu yang mampu memantapkan akidah. Jangan
pernah lupa menggunakan ilmu dalam kehidupan seharian agar diri seorang pelajar dapat disebatikan dengan Muslim yang sejati? Moga jawapan saya dapat mengukuhkan persoalan Fatisha pada satu masa nanti. Terima kasih. Terima kasih kepada para pelajar yang berani ke hadapan untuk bertanyakan soalan. Sungguh berkenas ya soalan-soalan yang diajukan. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita pula telah sampai kepada penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan sesi forum kami. Berikutan masa yang terlalu singkat, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia.